awak kena grab waktu awak belajar dekat universiti. Okay, so dekat universiti tu nanti awak kena dapatkan skill-skill tu yang mana dekat universiti ni memberi awak peluang dan ruang lebih baik daripada budak lepas SPM. Dan itulah apa yang saya buat dekat universiti lah, yang akhirnya membentuk saya seperti hari ini. Okay, itu untuk soalan yang pertama. Okay, pergi pada soalan kedua lah kan, saya takut nanti kan saya cakap terlebih masa sebab saya sampai 9.30 saja. Okay, pengerusi ada soalan yang lain untuk tanya pada saya? Baik Doktor, berkaitan dengan semenjak PKP ni, mahasiswa terasa susah untuk berkomunikasi, masalah teknikal dan banyak lagi. So bagaimanakah yang terbaik untuk mahasiswa ni dalam di dalam akademik ataupun mendapat anugerah dekan dan mendapat kecemerlangan di masa akan datang? Okay, so soalannya adalah waktu PKP ni macam mana untuk mendapatkan kecemerlangan dan belajar online, betul? Ya, betul. Okay. Saya baca balik soalan tu, tinggi bagaimana ke? Okay, yelah, time PKP ni saya faham lah. Sebenarnya kan, time PKP ni, saya memahami perasaan awak tau. Sebab PKP ni is the worst time actually to study. It is the worst time untuk awak nak kekalkan kecemerlangan dan juga momentum paling kurang. Nak kekalkan momentum, awak sebagai pelajar universiti tu memang sangat susah sebenarnya kalau waktu online. Betul tak? Ke awak dah hilang momentum sekarang ni? Betul lah, hilang tu. Saya nak share dululah, saya nak share satu benda pengalaman saya yang mana saya kata saya faham perasaan awak, okay, berada dekat rumah. Dulu tahun 2011 kan, 2011, intake pada tahun itu sepatutnya bulan 7. Sekarang ni intake awak bulan 9 kan, degree. Sebelum tahun 2011, okay, sebelum tu, tahun 2008, 2009, 2010, waktu saya mula-mula 3 tahun pertama belajar, intake pada waktu itu adalah intake bulan Julai. Pelajar degree akan masuk bulan Julai, dia tak masuk bulan September. Cuma pada tahun 2011, okay, kementerian pada waktu itu, dia tukar intake daripada bulan 7, okay, pergi kepada intake bulan 9. Okay. So maksudnya, dia nak selaraskan dengan intake pelajar-pelajar overseas. Jadi kementerian tukarlah tarikh tu. Okey, dan tahun itu cuti semester saya bermula bulan 5. Maksudnya bulan 5 tu saya dah cuti semester dah, bulan 4 tu final exam. Okey. Dan sepatutnya saya cuti 2 bulan je. Mungkin bulan 7 saya dah masuk balik. Tetapi pada tahun itu daripada bulan 5, 6, 7, 8, 4 bulan saya cuti straight. Lama tau, 4 bulan tu memang sangat tepu lah. Tapi awal-awal cuti tu memang kita seronok, betul lah. Masa awal-awal PKP lah kan, awal-awal COVID tu memang lah seronok. Awal happy sangat, oh bestnya dapat balik kan. Oh bestnya cuti lama, oh bestnya PKP duduk rumah kan. Ada yang suka lah, ada yang suka tu suka lah, ada yang tak suka lah. Okay. Dan pada tahun tu memang sangat lama cuti 4 bulan. Jadi 4 bulan itu memang orang kata mula-mula best, tapi dah habis 2 bulan itu, saya dah mula rasa saya bukan budak universiti. Saya dah mula rasa apa tahu, kata aku ni dah habis belajar ke? Lama sangat cuti ni. Menyebabkan saya hilang momentum tu. Saya rasa macam saya ni dah bukan budak universiti. Tahu tak apa punca dia? Punca dia sebab kita lost connection dengan kawan-kawan kita dekat universiti. Lost connection itu bukan maksud saya tak kawan dah. Bukan maksud saya kita tak ambil tahu dah, tak. Okay, tetapi kita dah lost connection tu, maksud saya lah kita dah tak menghubungi dari segi secara face to face. Kita tak jumpa kawan-kawan kita tu. So bila kita tak jumpa kawan-kawan kita tu, itu menyebabkan kita kehilangan environment kita sebagai seorang mahasiswa. Okay, kita lama sangat dekat rumah. Jadi cara awak, kalau saya cadangkan kepada awak, cara untuk kita nak kembalikan semula momentum itu, okay, awak kena wujudkan klik dalam satu grup kecil. Klik tu maksud apa tau? Klik tu maksud saya adalah
kawan-kawan awak dekat universiti, sama ada coursemate ke, kawan baik awak dekat universiti ke, okey, buat satu grup, dan dalam grup tu awak kena aktifkan, bincanglah apa-apa sahaja yang berkaitan tentang awak punya kehidupan kampus. Dan kehidupan kampus ni janganlah cerita pasal belajar sahaja. Betul lah kan kita tanya pasal belajar, tapi sembanglah pasal college ke, pasal kawan kita dekat universiti ke, universiti apa cerita ke. Okay, cerita pasal benda-benda yang dalam lingkungan kehidupan kampus. Sebab ini akan menyebabkan awak rasa awak masih lagi sebagai seorang pelajar. Sebab ada kes tau, ada kes pelajar nak berhenti terus. Dan PKP ni, awak bayangkan, pelajar nak berhenti. Sebab apa tau? Sebab dia dah kehilangan momentum tu. Dan benda ni memang orang kata sangat membahayakan awak lah kalau awak tiba-tiba awak stop daripada sambung belajar degree sekarang ini. Okay, sebab degree ni sangat penting untuk awak survive pada masa akan datang. Okay, jadi momentum tu awak kena kekalkan dengan awak kena kekalkan awak punya klik dalam satu kumpulan awak dekat universiti tu, duduklah satu grup bincang tentang masalah kampus. Itu satu. Benda yang paling asas sekali, kembalikan momentum awak. Okay, kembalikan semula momentum awak sebagai pelajar universiti. Kalau ada masa, pergilah buka lagu-lagu universiti. Itu cara saya tau. Saya memang suka dengar lagu universiti sebab itu akan menyebabkan saya rasa, oh bestnya kembali semula kepada universiti. Lagu UPSI ke, lagu UIM ke, lagu UITM di hatiku ke, apa-apa lagu lah universiti awak dengar balik. Hari-hari tu awak dengar. Dia dengar sebab apa tau? Dia dengar sebab awak nak kembalikan perasaan yang awak masih lagi terpulang kepada universiti. Itu satu. Kembalikan momentum. Yang kedua, macam mana awak nak mengekalkan awak punya kecemerlangan. Yang kedua, awak kena ubah cara awak belajar. Online ini, dia tak sama tau awak belajar dekat college. Yang mana awak dapat jumpa pensyarah boleh bagi awak bahan, awak boleh pergi library, awak boleh buat study group, awak boleh dapatkan resources yang sangat banyak dekat universiti. Dekat rumah, awak kena kreatif sikit. Awak kena jadi orang lebih kreatif untuk mendapatkan ilmu. Awak kena ubah tau, awak kena ubah awak punya cara dapat ilmu tu, yang mana biasa awak amalkan kepada cara yang lain. Contohlah kan yang saya buat dengan pelajar saya lah. Saya pun dekat universiti, kesian juga kat pelajar tengok saya pun tak asyik, dia pun macam tengok saya online kan, kita tak jumpa face to face, jadi roh antara pensyarah dan juga pelajar tu tak dapat. Tapi saya bantu pelajar dari segi apa tau? Yang pertama, saya bekalkan pelajar-pelajar saya ni video-video interaktif yang berkaitan dengan saya punya mata pelajaran. Contoh semester ni lah kan, saya ajar thermodynamics. Thermodynamics ni dia banyak kepada aplikasi lah kan, engineering, aplikasi yang awak perlu visualize and everything, dan saya punya kuliah sejam je saya bagi. Saya tak bagi lama, saya bagi sejam sebab saya tahu awak akan terpu kalau lebih sejam. Jadi untuk top up balik benda-benda yang saya rasa kalau awak dengar saya sahaja tak cukup. Jadi apa yang saya buat adalah saya bagi video interaktif. Saya kata apa tahu maksud saya? Saya kata kalau awak tengok semua video-video interaktif yang saya upload dalam drive ni, awak tak payah datang kuliah saya pun tak apa. Dengar je lah video interaktif tu. Awak akan faham apa yang awak kena belajar dekat kuliah saya. Saya bekalkan video tu sebab saya nak bagi awak idea. Nak bagi pelajar tu idea. Macam mana nak orang kata menguasai subjek itu tanpa bergantung kepada saya je. Jadi video interaktif itu very useful. Dulu zaman saya belajar dekat universiti kan, tak ada tau dekat YouTube. Awak pergi kat YouTube, awak cari apa-apa video interaktif yang berkaitan tentang kuliah awak. Zaman saya dulu tak ada. Zaman saya dulu nota kita orang, nota yang kata yang tak ada gambar tau. Yang ayat-ayat saja, ayat formula. Even dalam YouTube pun tak ada langsung, tak ada seorang pun yang nak ceritakan tentang konsep-konsep yang susah kita orang nak faham. Sekarang ni dah ada. Sekarang ni dekat YouTube, kalau perasan dekat YouTube, kita dah ada banyak software-software tentang pendidikan. Sebab dunia hari ni, research dunia hari ni, perkembangan pendidikan hari ni, dia banyak kepada pendidikan abad ke-21. Jadi bila ada pendidikan abad ke-21, jadi pensyarah-pensyarah dan juga cikgu-cikgu seluruh dunia ni, dia ubah cara dia belajar daripada konvensional kepada penggunaan digital. Dia dah mula buat software, dia dah mula upload video interaktif dekat YouTube, mungkin dia dah mula tukar cara belajar tu lebih kepada digitalize, interaktif dan sebagainya. Dan banyak sangat resources tu dekat internet. Awak kena cari. Jangan tunggu pensyarah tau, jangan tunggu pensyarah bagi awak benda tu.
awak kena explore setiap satu benda yang awak jumpa dekat internet untuk memahamkan konsep. Itu awak kena kreatif sedikit untuk awak belajar. Kalau kuliah saya saya bekalkan juga pelajar simulation. Okey, saya bagi dia simulator. Maksudnya kalau dia masukkan parameter-parameter ni, dia akan jadi apa. Okey. Jadi simulator ni juga akan membantu pelajar. Dulu zaman saya tak ada tahu simulator ni. Simulator ni diwujudkan pada bermula tahun 2015 tak silap saya. Baru sangat. Tahun 2015 saya dah buat PhD lah. Jadi dah terlambat lah. Dulu saya belajar memang orang kata kau beradab lah sendiri, pensyarah baca dekat depan kuliah kan, tekan-tekan slide. Saya pernah dulu kan saya belajar quantum mechanics tau, kalau awak belajar fizik pensyarah waktu tu dia memang super power lah sebab dia memang orang kata orang teori so kaedah pensyarah ajar waktu tu scroll slide, bukan scroll slide tau, scroll PDF, lagi teruk lagi daripada slide. Kalau slide tu okey lagi tau, okey, kalau pensyarah ajar pakai slide okey lagi, ada gambar, ada ni dan sebagainya. Tapi saya pernah juga belajar, belajar satu subjek kuliah yang orang kata penuh dengan formula matematik dan pensyarah tu scroll PDF. Scroll PDF. Dan kami pelajar tak pernah seorang pun mengadu dekat siapa-siapa. Pensyarah ni scroll PDF. Tak ada seorang pun. Sebab apa tahu? Sebab konsep belajar dekat universiti, pensyarah hanyalah facilitate awak. Awak kena cari sendiri benda yang awak tak faham. Kalau awak tak faham, pergi jumpa pensyarah. Ketuk bilik pensyarah, tanya apa yang tak faham. Sebab kat sini bukan sekolah. Jadi kita orang dulu dekat universiti, kita orang terimalah apa yang pensyarah tu ajar. Dan kita orang tak adalah bergantung sepenuhnya dekat universiti, dekat pensyarah yang ajar dalam bilik kuliah. Kita orang cari bahan-bahan lain, secondary. Tapi memang dalam keadaan susah payah. Sebab apa tahu? Sebab tidak ada bahan-bahan interaktif macam awak ada sekarang ni. Kita orang terpaksa tahu, buka buku nota, bedah buku, jumpa pensyarah, pergi library, pecahkan otak, baca setiap satu dalam buku teks tu. Sekarang ni, zaman sekarang ni, dah ada banyak sangat bahan interaktif. Kalaulah bahan interaktifnya ada zaman saya tau, nescaya saya tak payah datang kuliah pun. Saya dah tahu dah macam mana nak dapatkan ilmu tu. Sebab dah ada dah bahan-bahan tu. Tapi kena datang kuliah sebab kuliah stay penting untuk awak. Okey, itu antara cara-cara dan kaedah untuk awak nak mengekalkan kecemerlangan. Okay, ada soalan dekat sini Saya bacalah sikit soalan ada orang yang raise hand dekat sini. Okey, ramai yang buat perbandingan antara pelajar degree dan kemahiran. Okey. Ramai yang kata buat apa belajar tinggi-tinggi tapi still lack tu saja. Lack of skill, tapi kita sendiri maklum menuntut ilmu tu tuntutan. Kadang-kadang saya ramai macam betul ke nak ambil degree sebab ramai yang kata skill lagi penting. Ada pandangan tak? Saya rasa betul ke nak ambil degree? Sorry tadi. Okey, bab kemahiran dan knowledge. Mungkin soalan itulah. Kemahiran tu mungkin dimaksudkan dengan kemahiran macam electrical, orang buat chargeman, orang yang betul-betulkan lampu. Okey, mungkin itu sudut kemahiran yang saya faham lah daripada soalan ini. Okay, soalan yang awak tanya ni saya pernah dapat dulu. Okey. Bukan sekarang tu saya dapat waktu lepas saya SPM. Lepas SPM, saya membuat keputusan untuk sambung ke matrikulasi dan saya nak masuk universiti. Tapi lepas SPM itu, ada cadangan dan juga ada pandangan orang yang mengatakan kepada saya, buat apa kau nak pergi universiti? Pergilah ke institusi kemahiran pergilah kerja kemahiran. Kau masuk universiti tapi kau tak ada hands on pun. Faham tak? Kau pergi universiti tapi kau tak ada kemahiran pun, macam mana kau nak kerja nanti? Nanti orang kata, alah belajar universiti teori je. Pandangan saya hari ini, itu dulu yang saya dapat maklumat daripada situ. Kalau awak tanya saya pada hari ini, saya kata statement tu tak betul. Statement tu salah. Sebenarnya. Okey. Kalau dia kata, belajar dekat universiti teori, orang tu takkan berjaya. Kalau macam tu, saya takkan berjaya sekarang. Kalau macam tu, saya tidak akan berjaya seperti mana saya dekat hari ni. Semestinya sekarang ni saya jadi orang gelandangan ke, orang kata entah ke mana-mana ke, tapi saya berjaya. Walaupun saya belajar dekat universiti fully teori. Teori, memang saya belajar atas buku. Tapi skill itu, kemahiran itu saya dapatkan sewaktu saya belajar
dekat universiti. Sebenarnya kan kemahiran yang paling berguna yang awak kena ada selain daripada kemahiran yang orang sebut dekat saya itu adalah kemahiran interpersonal skill. Sebagai contoh, kemahiran awak untuk memimpin, itu sangat penting. Kemahiran untuk awak berfikir secara kreatif. Creative thinking ni awak kena develop dekat universiti. Maksud saya apa tau? Contohlah kan, contoh. Ni kelemahan yang saya nampak dekat pelajar universiti. Habis universiti, tamat je universiti. Ramai pelajar universiti blur. Dia blur tak tahu nak pergi mana. Pertama. Dia blur, yang kedua tak dapat kerja. Faham tak? Dia tak dapat kerja. Dia kata, aku tak dapat kerja lah. Aku dah minta, tak dapat. Sebenarnya kan, bukan tak dapat tau. Sebenarnya, you lack of critical thinking. You lack of creativity. Macam mana you nak dapatkan juga kerja. Ataupun creativity macam mana you nak develop your own business. Saya tunjuk contoh yang paling mudah lah, paling mudah. Okey, sini ada pelajar PAKK. Pendidikan awal kanak-kanak kan. Okey. Awak dah habis belajar nanti. Okey, habis belajar kan. Awak nak pergi mana lepas itu? Katakanlah awak tak boleh masuk ke Taska ataupun Tadika ataupun Taska dekat satu Malaysia ni tak ada dah. Dah penuh dah. Dah close gate untuk awak. Kata semua dah hired dah. Awak dah tak ada peluang lagi. And then apa awak nak buat? Takkanlah awak nak takkanlah awak nak lari bidang pergi buat benda lain. Faham tak? So macam mana dengan ilmu yang awak belajar dulu bertahun-tahun untuk awak develop awak punya business sendiri kalau awak tak dapat kerja. Dan cara awak develop business itu perlukan kemahiran yang awak dapat dekat universiti. Saya cerita kat awak dulu lepas habis PhD, tahun 2016 saya habis PhD. After saya habis PhD, saya menganggur setahun tau. Saya graduate ataupun convo bulan 11 2016. Saya dapat tawaran kerja pensyarah tahun 2018 bulan 1. Awak bayangkan berapa lama saya kena tunggu untuk mendapatkan kerja. Tetapi waktu saya menganggur tu, saya tak duduk saja tau. Maksudnya saya tak orang kata goyang kaki, redha dan pasrah je lah, tak dapat kerja nak buat macam mana kan. Kerja dah tak ada. Tak, saya tak buat macam tu. Saya buat apa tau? Saya berniaga. Saya berniaga bukan kat tepi jalan. Okay, saya tak buka kedai. Saya tak buka gerai. Saya tidak berniaga buat live dekat Instagram. Okay, jual-jual barang macam jual benda tak. Saya tak buat benda tu. Saya jual sesuatu yang halal yang halal thayyibah lah. Yang halal thayyibah dan betul lah. Saya jual sesuatu. Okay. Tetapi benda yang saya jual itu adalah benda yang orang kata saya tidak perlu orang kata menggenyahkan diri untuk duduk di tengah panas. Saya buat kerja dekat rumah je. Okay. Saya develop sesuatu dekat rumah dan saya jual dekat rumah dan saya dapat keuntungan 2 minggu. 2 minggu saya dapat RM4,000. Dan modal saya waktu tu, okay, modal saya hanyalah serendah RM10 sahaja. Modal saya. Saya tak guna Facebook Ads, saya tak guna apa-apa ads sebab nak kena bayar kan, mahal kan, jadi tak ada duit. Masa tu tengah menganggur, tak ada duit nak guna ads ni. Jadi saya kata saya guna cara biasa je. Modal saya hanya serendah RM10 je. Dan saya berjaya jual sesuatu, dapat keuntungan RM4,000 dan saya duduk dekat rumah sahaja. Macam mana saya dapat idea ni? Idea ni dapat dekat universiti. Idea ni dapat daripada kawan-kawan yang saya jumpa, yang saya sembang, yang mana diorang ni pun brilian juga. Diorang ni pun banyak idea. Kawan-kawan saya yang saya pilih adalah kawan-kawan yang mana diorang ni cara fikir dia adalah cara bila sembang dengan dia sembang pasal benda-benda yang membina saya punya idea. Dia bukan sembang pasal apa tau. Dia bukan sembang pasal besok jom lah kita pergi lepak dekat mall ke, jom lah kita pergi beli tudung baru ke. Dia tak adalah sembang benda tu. Dia sembang benda macam kau tahu tak sekarang ni kan orang buat bisnes apa? Kau tahu tak macam mana nak ni? Kau tahu tak macam mana nak ni? Faham tak? Jadi idea tu saya kumpul. Jadi lepas habis universiti tu saya execute. Dan idea saya jual benda tu, okay, saya dapat idea tu daripada kawan saya. Kawan saya yang saya pernah jumpa sebelum tu, yang pernah saya belajar, saya jumpa. Dan dia pernah cakap dengan saya, kau tahu tak Lan, kalau jual benda ni, kau akan dapat keuntungan yang sangat banyak. Kawan aku jual benda ni, dia dapat RM100,000.
Mula saya pelik lah kan, apa salah jual beli dapat RM1,000? Oh ya je. Tapi maksud saya macam saya simpan idea tu. Lepas habis belajar, saya execute idea tu dan saya dapat keuntungan yang sangat banyak. Itu datang daripada kita membina networking yang pertama, yang kedua adalah critical thinking tu. Awak kena bina dekat universiti. Okay? Teori yang awak dapat ini, awak kena blendkan dengan interpersonal skill. Yang awak kena dapat juga dekat universiti. Duduk dekat bilik belajar bagus. Saya waktu degree, saya dikenali sebagai pelajar kaki buku. Ulat buku lah orang kata kan. Orang kata kalau nak exam tu memang saya ikut bilik. Pada masa yang sama juga, saya juga dikenali sebagai orang yang aktif. Sijil saya tebal. Lepas habis belajar, tebal sangat. Saya punya roommate saya dulu suka belajar. Roommate saya ni jenis yang orang kata budak pandai lah kan, budak pandai. Orang kata budak biologi kan, budak yang orang kata duduk dekat bilik kena belajar, kena score. Dan pernah satu hari tu dia cakap apa tahu dengan saya. Dia kata, Lan, aku jarang tengok kau kat bilik. Time malam tu kau hilang. Time malam tu je kau hilang. Kau ada apa malam ni? Dia kata aku ada meeting. Saya meeting sampai 3 pagi. Meeting. Okay? Dan akhirnya hasil daripada meeting itu, saya dapat skill. Saya dapat skill memimpin. Saya dapat skill menyusun masa. Okay? Saya pernah ditekan dengan program pada masa sama ada test. Tapi saya susun masa saya tu supaya dia tidak mengganggu saya punya performance dalam belajar. Dan akhirnya saya dapat skill tu. Skill ni yang penting ni. Ni yang penting untuk awak perlukan lepas habis belajar nanti. Dan last but not least, skill yang awak kena ada adalah skill mengawal emosi. Ini sangat penting. Kalau dekat belajar kan, tengok belajar degree, mudah left group dalam WhatsApp. Kawan tegur sikit je, left group terus. Macam tu lah, orang kata mudah sentak. Tak boleh terima kritikan, lost control with your emotions, tak puas hati je keluar kat confession, tak puas hati je keluar dekat Facebook. Ini adalah kekurangan pengawalan emosi. Kalau awak tak berjaya kawal emosi, kalau awak tak dapat skill untuk kontrol emosi awak tu, bila awak dah kerja nanti, percaya cakap saya, awak akan jumpa masalah yang lebih mengganggu emosi. Macam mana awak nak kontrol situasi tu kalau awak tak ada skill untuk kontrol emotion. Dan kekurangan pengawalan emosi ini akan menyebabkan awak akan ada masalah tekanan yang tinggi. Okay, boleh menyebabkan awak dapat darah tinggi dan paling worst, okay, dia boleh menyebabkan awak punya gangguan kimia dalam badan. Okay, sebab awak tak berjaya nak kawal emosi. Okay, soalan lain, saya kembalikan pula kepada penerusi. Macam doktor cakap tadi kan, kemahiran insaniah ataupun soft skill tu perlu ditingkatkan sewaktu kita berada di universiti. Jadi soalannya, apakah platform yang doktor rasakan terbaik untuk mahasiswa sertai pada masa kini? Okay, platform Platform dekat universiti ni banyak lah, ada banyak sangat platform. Okay, sebab universiti menyediakan awak banyak sangat program. Banyak sangat jenis platform yang awak boleh join, yang awak boleh terlibat, okay, untuk bina awak punya skill. Okay, sebagai contoh lah kan, skill selain daripada interpersonal, skill yang awak kena ada, okay, yang awak kena timba adalah skill, contoh design skill. Awak ada tak skill Photoshop? Power tak skill Photoshop awak tu? Awak punya skill videografi, power tak? Awak ada tak skill videografi tu? Awak reti tak buat poster cantik setanding dengan orang yang profesional? Awak reti tak guna After Effects? Awak reti tak guna Vegas? Awak reti tak guna Illustrator? Awak reti tak guna Photoshop? Awak reti tak teknik marketing? Awak reti tak copywriting untuk awak nak jual barang nanti? Okay? Awak kena tanya diri awak tu. Kalau tak ada, kata tak ada kan, memang aku tak reti lah. Illustrator pun aku tak tahu benda. Tahulah tapi orang kata malah ambil tahu. After Effects pun tak ada. Orang kata nak marketing pun langsung lah tak reti. Nak buat copywriting dekat Facebook pun tak reti. Nak jual barang tu kan, contohlah kan nak jual kopok leko, terus letak harga. Tak ada langsung ayat copywriting untuk jual, tak reti, memang tak tahu. Tak pernah belajar benda tu. Kalau awak rasa tak ada benda tu, awak kena list down all the skills yang awak tak ada. All the skills yang awak tak ada, yang mana awak rasakan penting.
penting sangat untuk awak dapatkan benda-benda ni. Yang mana benda ni bukan berdasarkan bakat. Contohlah kan, tiba-tiba dia kata, aku tak ada bakat menyanyi lah, aku nak belajar lah menyanyi, tapi dah kau suruh pun sumbang kan. And then kau pergilah berlatih naik galim, kalau semua sumbang lah juga. Faham tak? Itu berdasarkan bakat. Kalau benda yang bukan bakat, benda bukan bakat sebagai contoh macam Photoshop, Illustrator, design, marketing, copywriting dan sebagainya. Benda-benda yang mudah untuk awak dapat, awak kena list down dan awak kena cari platform mana yang menyediakan benda tu. Benda yang paling mudah pembina lah. Paling mudah pembina banyak menyediakan awak platform-platform untuk awak gunakan untuk mendapatkan skill-skill yang mana awak list down. Okay, saya dengan pembina dah lama. Saya join pembina since tahun 2010. 2010 dah sedekad lah. Orang kata dah 1 dekad saya bersama dengan pembina. Apa yang pembina bagi kat saya, apa yang pembina sumbangkan dekat saya, tapi bukan sepenuhnya pembina lah. College pun ada juga yang bagi saya platform yang berbeza-beza. Pembina memberikan saya platform, contohnya macam dia ada buat kuliah ni, kelas-kelas Photoshop, kelas-kelas Illustrator. Orang yang ajar saya menggunakan Illustrator, orang yang ajar saya gunakan Photoshop adalah kawan saya daripada pembina. Dia yang start ajar dulu tau, dia ajar. Mula saya tanya dia kata, macam mana aku nak belajar Illustrator, tak reti lah, susah sangat. Dan dia kata, aku dah buat kelas Photoshop, nak join tak? Dan saya join kelas tu, dan saya dapatkan skill tu. The basic thing saya dapatkan dulu skill tu. Balik rumah, saya try gunakan alat itu dan saya cuba buat poster-poster saya sendiri. Dan Alhamdulillah hari ni kan, saya develop skill saya dan hari ni saya dah berjaya buat website. Dari ini saya dah berjaya buat website untuk universiti. Kalau pelajar-pelajar universiti lah kan, pelajar-pelajar UPSI, kalau awak buka lestari.upsi.edu.my, awak cuba buka lestari.upsi.edu.my. Itu adalah website yang saya bangunkan seorang diri. Saya buat sendiri. Saya tak minta tolong siapa, saya tak minta tolong staff kat sana, dan website itu memang fully saya yang bangunkan. UPSI bagi saya platform je, dia bagi saya platform je untuk saya bangunkan, dan design apa yang ada dalam tu memang saya develop sendiri berdasarkan kemahiran yang saya ada, yang saya belajar daripada kawan saya dekat pembina dulu. Memang terima kasih dekat dia lah, sebab dia memang pro, dia memang orang kata dah macam air lah dia punya design tu. Kalau dia design tu lagi power daripada saya. Tapi itulah tempat yang saya belajar. Dan kalau perasan poster COVID-19, perasan kan poster COVID-19 yang bulat tu, yang ada orang tu, yang ada macam orang yang bentuk gambar virus bulat, lepas tu ada orang tu kan. Logo COVID-19 yang Malaysia guna tu, datangnya daripada seorang designer pembina. Nama dia Fakih Naqsar. Fakih ni, dia kawan saya lah, dia kawan pembina. Dia belajar kat UNIMAS. Bidang dia adalah bidang sains marine, tak silap saya. Bidang sains tau, bidang pure science, bidang biologi, bidang sains marine. Dia belajar bidang pure biologi. Tapi dia boleh design satu logo yang mana kementerian ataupun government buat satu pertandingan untuk cipta logo COVID. Dan dia menang logo tu. Dan sampai sekarang the whole Malaysia menggunakan logo dia. Dan siapakah Fakih ni? Fakih tu adalah orang pembina. Daripada mana dia dapat skill Photoshop tu? Bayangkan, dia adalah sains marine, biologi. Budak yang orang kata bukan budak komputer pun, bukan budak ICT pun, tapi dia dapat skill buat logo tu. Dia dapat skill buat logo tu dan dia dapat knowledge tu daripada pembina tu sendiri. Dan orang pembina jugalah yang ajar saya untuk buat website. Dia lah yang ajar saya untuk buat poster dan sebagainya. Dan sekarang ini, dia kerja dekat tempat-tempat yang bahagian design. Bahagian orang kata designer lah. Sekarang ni dia dah fully designer. Kalau dulu dia orang sains, sekarang ni dia full designer. Contoh lain lah kan, contoh lain itu pun satu. Contoh lain. Awak pernah dengar kan Tarbiyah Sentap? Pernah dengar kan? Tarbiyah Sentap pernah kan? Pernah kan? Tarbiyah Sentap, ada seorang penulis buku dia, nama dia Syukri Azizan. Syukri Azizan ni kawan saya. Kawan saya yang saya kenal since dia first year dekat UKM. Awak tahu tak bidang degree dia apa? Dia degree kimia tau. Dia budak kimia. Dia degree di bidang kimia. Awak bayangkan budak kimia. Hari ni menjadi seorang penulis. Soalan saya, daripada mana dia dapat skill menulis tu? Daripada mana dia develop skill menulis tu sedangkan dia adalah orang kimia?
budak kimia, budak fizik macam saya ni, kita orang ni bukan penulis buku tau. Kita orang ni bukan orang kata menulis buku-buku fiction, buku-buku orang kata keagamaan, bukan. Kita orang bukan orang yang macam tu sepatutnya. Tapi dia develop skill dia tu daripada pembina tu sendiri. Daripada kawan-kawan dia yang sangat bagus. Dan idea bisnes lah, ni saya cakap betul, saya tak tipu tau. Hari Jumaat lah, hari Jumaat. Skill ni yang saya buat bisnes, yang saya kata saya jual barang dapat 4,000 2 minggu tu kan. Idea tu pun adalah idea daripada kawan saya yang mana dia juga adalah orang pembina. Yang dia kata kawan dia berjaya jual 1,000 tu pun, kawan dia yang dapat keuntungan 100,000 sebulan itu pun adalah kawan dia daripada pembina. Jadi awak bayangkan macam mana saya develop diri saya jadi seorang pemimpin macam sekarang ni. Okay, dan saya develop skill saya bercakap datang daripada media itu. Itu adalah antara platform yang saya guna. Antara platform yang terbesar lah. Okay, sepanjang saya develop saya punya kepribadian saya. Okay, ada soalan dekat sini. Saya baca dulu lah soalannya kan. Okay, macam ni doktor manage masa dengan baik. Dalam masa yang sama, boleh aktif dan asah soft skill waktu belajar. Belajar boleh score dan soft skill bentuk dengan baik. Okay, dia ada trik dia lah. Sebenarnya dia benda ni berdasarkan awak punya strategi. Sejauh mana strategi awak untuk menyusun masa itu berkesan? Berkesan ke tak berkesan? Okay, dia setiap orang ada kaedah berbeza-beza tau. Ada orang dia suka letak besar-besar jadual. Dia suka tulis. Pukul 8, pukul 5 study apa. Pukul 9, pukul 10 nak study apa. Nak kena buat apa. Tak kisahlah benda tu. Itu terpulang pada masing-masing. Saya tak ada jadual. Saya tidak pernah ada jadual. Saya tidak pernah letak kat dinding besar-besar, pukul berapa saya kena buat apa. Saya tak pernah ada benda tu. Tak pernah ada. Okay. Saya punya cara pengurusan masa berbeza. Tetapi walaupun dia berbeza kaedah dia, dia punya konsep asas dia sama. Seperti orang lain yang berjaya menyusun masa. Sebagai contoh kalau awak tengok orang yang berjaya macam CEO kan, macam orang yang macam Tengku Zafro yang super busy dengan kewangan dia kan. Dia pun orang corporate. Tapi dia berjaya. Walaupun dia sibuk, dia berjaya. Okay? Tapi macam mana dia susun masa? Dia perlukan konsep asas yang sama untuk semua orang yang berjaya susun masa. Iaitu awak tentukan priority. Priority maksudnya adalah pada waktu sekarang ini, hari ini, apa yang penting? Benda apa yang paling segera awak kena settlekan dulu. Kena takkan kepala. Okay? Awak kena list down lah. List down apa benda lah benda yang kena buat, assignment dan sebagainya. Okay, pada hari itu, awak kena tentukan dalam kepala otak awak tu, benda apa yang paling penting untuk awak selesaikan sesegera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, benda apa yang paling senang untuk awak settlekan. Okay, settlekan benda yang paling segera, benda yang paling mudah dulu, and then barulah pergi pada benda yang susah. Okay, benda yang task yang susah untuk awak selesaikan. Contohlah kan saya ambil real life situation. Okay, real life situation. Waktu saya belajar dulu, saya pernah masuk debate. Tapi debate ni bukan bawa pembina lah, debate ni bawa college. Okay? Sebab ada team debate ajak saya masuk. Waktu saya note lah, masa first day lah, first year. Waktu saya belajar sekolah dulu, okay? Saya tak pernah masuk apa-apa jenis perbahasaan. Tak pernah masuk sajak, tak pernah masuk debate, tak pernah masuk pidato sekolah dulu lah. Tiba-tiba first year, senior paksa masuk. Dia kata, kau tak masuk kan, kau kena blacklist nama kau. Kau kena tukar college lain. Oh, jahat kan senior kan. Diorang jahat tau, diorang kena dengan saya. Yelah, diorang pun nak cari budak yang nak join debate. Sebab tak ramai tau, tak ramai budak-budak universiti zaman saya dulu yang nak masuk debate. Jadi cara senior-senior saya, dia nak paksa kita orang. Dia kata apa tau, kau tak masuk, nama kau kena blacklist tau. Sebab kita orang dah hantar nama kau dekat college. Oh jahat waktu memang jahat lah. Tapi walaupun macam tu saya berterima kasih kat diorang jugalah. Sebab diorang telah menyebabkan saya latih diri untuk cakap. Dia menyebabkan saya dapatkan skill untuk berdebat. Okay. Jadi bila saya join debat, siapa yang pernah masuk debat mungkin dia tahulah, dia tahu. Okay. So bila dia masuk debate, kita orang kena berlatih tau. Kita orang kena berlatih debate hari-hari. Pukul 8 malam, kena duduk dekat pejabat college tu, ada satu tempat yang diorang sediakan. Okay. Setiap malam kena berdebat, kena berdebat setiap malam. Daripada pukul 8 sampai pukul 2 pagi. Daripada hari pertama saya masuk benda tu sampailah ke hari kejadian waktu nak bertanding. Memang kena hari-hari.
Memang kena berlatih, memang kena asah cara kau bercakap supaya kau boleh menang nanti waktu kau masuk debate. Okay. Pada masa yang sama, okay, pada waktu saya tengah berlatih tu, ada test. Ada test tau, ada test. Ada test. Ada exam. Kau nak berlatih debate malam. Sepatutnya malam tu kau kena study. Faham tak? Kau kena study malam tu. Kau kena fokus untuk kau punya test. Lagi 2 minggu ni. Pada masa yang sama kau kena berlatih juga debate tu macam mana ni. Okay. Jadi saya kena fikir, okay, macam mana aku nak dapat dua-dua. Pertama, aku nak join debate. Yang kedua adalah aku nak kena dapat juga skor aku punya exam. Okay. Saya buat amendment, saya punya masa. Satu hari tu saya tengok, okay, kau gunakan masa tu, masa free tu bila? Masa kau free bila? Saya tengok, okay, daripada pukul 8 pagi kuliah sampai pukul 5 petang. Saya ada 2 kuliah je. Start pukul 10 sampai pukul 12 dan juga bersambung lagi pukul 3 sampai pukul 4. Contoh. Okay. Jadi di antara gap, di antara sebelum, antara kuliah dan juga selepas kuliah, saya ada lompongan masa. Dan kata, okay, dalam seminggu itu, okay, kau kena isi at least 3 hari, okay, 3 hari lompongan masa tu kena diisi dengan duduk dekat library. Kau jangan balik bilik. Kau jangan sesekali balik bilik. Habis kuliah, jangan balik bilik. Duduk dekat library. Sebab malam ni nanti, kau nak kena berlatih. Kalau kau tak study waktu sekarang, kalau kau pergi balik bilik, malam ni confirm kau takkan study. Sebab kau kena berlatih. Jadi waktu-waktu lompongan masa itu, saya isi untuk belajar. Sebab pada waktu itu yang penting juga adalah belajar. Sebab nak exam nak dekat. Okay, saya letakkan priority waktu tu. 2 minggu je saya kata. Ataupun seminggu je nak dekat exam dah ni. Okay, sebab waktu tu memang sangat urgent, sangat segera. Kau kena study juga sebab exam nak dekat. Pada masa yang sama, benda urgent juga adalah benda pertandingan pidato, debate tu. Dua-dua tu urgent. Jadi saya dahulukan dua-dua tu. Masa-masa saya yang lapang, saya nak pergi mall, saya nak pergi happy-happy, enjoy ke apa kan. Itu adalah benda yang tak segera, benda yang orang kata, benda yang boleh ditangguhkan kemudian. Saya letak tepi saya punya hiburan tu, saya letak tepi saya punya keluasan masa tu, saya isi sekejap dengan benda yang segera penting. Dan saya dapat dua-dua. Saya study, saya dapat debate saya menang. So, faham tak? Debate kau menang, exam kau score. Contohlah waktu saya degree, PhD pula. Okay, PhD. PhD adalah tempoh saya sangat aktif. Waktu puncak saya aktif adalah waktu saya buat PhD tau. Awak bayangkan hari Sabtu Ahad saya adalah Sabtu Ahad yang penuh dengan program. Ada program kat sini, ada program kat situ. Malam pula, malam saya tak pernah study ataupun buka saya punya research. Saya buka research pukul 8 sampai pukul 5 saja. Lepas pukul 5, saya takkan pernah buka langsung saya punya buku. Okay, tapi pada 8 pagi sampai 5 petang itu adalah waktu saya produktif dari segi akademik. Saya akan fokus betul-betul untuk belajar. Dan juga dia bukan hanya belajar je tau. Awak kena timbulkan keseronokan untuk belajar. Kalau awak belajar saja tapi awak tak ada rasa seronok buat benda tu, awak akan rasa exhausted, awak akan rasa tepu. Akhirnya awak akan give up. Okay, benda tu. Awak dah tak nak dah buat benda tu. Okay, tapi saya wujudkan rasa keseronokan macam-macam cara boleh buat, sama ada awak tengok video ke, awak lahirkan rasa ingin tahu ke, okay? Ataupun apa-apa sahaja yang mendatangkan keseronokan tu awak belajar. Malam tu saya enjoy dengan saya punya aktiviti. Saya enjoy dengan saya punya skill. Saya enjoy dengan aktiviti-aktiviti yang membangunkan saya punya kemahiran. Dan seronok lah. Faham tak seronok? Seronok. Sebab apa tak? Sebab kita buat itu gembira dan kita dahulukan benda yang utama. Benda-benda yang remeh-remeh kita tak kemudian. Okay, soalan lagi kat sini. Okay. Soalan dia kat sini, student daripada UC ingin bertanya pendapat selepas menghabiskan degree, okay, better sambung ke peringkat yang lebih tinggi ataupun cari kerja lebih dahulu. Okay. Soalan ni, okay, soalan cepu mas untuk saya. Awak nak sambung, awak nak kerja, benda pertama sekali awak kena tanya diri sendiri, okay, apa hala tuju awak sebenarnya? Awak nak jadi apa sebenarnya? Itu soalan awak. Sebelum awak decide, siapakah awak? Sebelum awak decide awak nak sambung ke, tak nak sambung ke, awak kena define diri awak. Siapa awak nanti? Satu masa nanti awak nak jadi profesor ke?
Satu masa nanti awak nak jadi seorang guru ke? Satu masa nanti awak nak jadi seorang businessman ke? Satu masa nanti siapa awak? Awak kena define itu terlebih dahulu. Jangan buat keputusan terburu-buru tanpa awak define. Awak nak pergi ke mana nanti? Saya dulu waktu saya sedang belajar, waktu degree, saya punya definition untuk kejayaan saya adalah bergelar seorang guru. Sebab degree saya adalah degree Bachelor Science Physics dengan pendidikan. Saya ada education untuk tu. Okay, saya ada tambahan setahun untuk belajar pendidikan. Jadi sepatutnya lah kan, saya akan menjadi seorang guru fizik di sekolah. Lepas matrikulasi kan, after matrikulasi, saya mengambil keputusan. Okay, saya define waktu saya matrik dulu, aku dah nekat aku nak jadi seorang guru. Jadi saya sengaja ambil pilihan pertama dan kedua itu dalam bidang pendidikan. Dan saya dapat bidang tu. Okay. Pada akhir semester, hujung tahun itu, akhir semester, tahun yang keempat, saya memang betul-betul nekat dan selepas bergraduat, saya ubah saya punya hala tuju. Saya decide sambung belajar. Kenapa saya decide sambung belajar? Sebabkan pada awal yang pertama, saya nak jadi seorang guru. Dia sebab saya redefine balik. Definition awak boleh ubah tau, awak boleh ubah. Katakanlah hari ini awak nak jadi seorang doktor ataupun engineer. Hujung semester ataupun dah bergraduat nanti, awak boleh redefine balik. Aku nak redefine balik, aku nak jadi benda lain. Contoh, aku nak jadi designer dah. Aku dah tak nak lah jadi engineer, nak jadi designer. Tak apa, letak aje. Awak redefine balik dan juga awak start daripada itulah awak kena susun strategi. Contoh lepas bergraduat, aku nak jadi seorang pensyarah. Aku nak jadi seorang profesor. Kalau awak dah define yang itu, barulah awak decide, aku nak sambung belajar. Aku nak buat PhD, aku nak buat master. Kalau awak tak define untuk menjadi seorang profesor, untuk menjadi seorang pensyarah, tak payahlah kamu belajar. Pergilah buat benda lain yang mana menuju kepada benda yang awak nak capai. Ada orang apa tahu? Ada orang, dia kata, aku nak sambung belajar sekadar nak menuntut ilmu. Tak cukup. Dunia master PhD lain tau dia, lain sangat. Sebab bila awak sambung PhD tu, awak akan mudah lost. Awak akan mudah, orang kata, hilang daripada radar. Sebab apa? Kalau sekarang ini, awak belajar online pun tak tahan. Belajar online pun tak tahan tau. Belajar online pun orang kata dah hilang rasa mahasiswa itu. Masuk PhD, lagilah awak hilang perasaan tu. Sebab apa? Sebab bila sambung PhD, yang pertama, awak akan kehilangan kawan-kawan awak tau. Awak dah tak ada lagi kawan-kawan yang keluar makan sama-sama, pergi kuliah sama-sama, tak ada dah. Sebab diorang semua tu dah scattered, pergi tempat-tempat lain. Dan juga awak kena tengok kawan-kawan awak yang dah kahwin, yang dah berjaya, yang dah beli kereta. Tapi awak dekat mana? Awak dekat universiti lagi. Sambung belajar lagi. Kawan-kawan semua dah kahwin, kawan-kawan semua dah ada kerja. Kawan-kawan semua dah pergi tempat lain. Kalau setakat nak dapatkan ilmu sahaja, awak akan mudah terpengaruh dengan benda tu. Awak akan rasa buat apa sama belajar, tengok kawan aku tu dah berjaya dah sekarang ni. Pergi overseas lagi, pergi China lagi, pergi cuti. Aku kat sini buat apa? Sambung belajar lagi, faham tak? Jadi awak kena define. Kalau dulu saya dah define, I want to be a professor. Jadi saya tak peduli dengan semua. Saya tak pedulikan kawan saya yang dah kahwin, saya tak pedulikan kawan saya yang pergi China, pergi bercuti. Saya tak heran dengan orang, dengan tawaran-tawaran kerja yang datang kat saya. Sebab saya dah define, I want to be a professor after 10 or 20 years later. Jadi inilah keputusan nekat, aku kena buat juga sampai habis. Dan saya dapat PhD dan akhirnya alhamdulillah, definisi saya akhirnya menuju kepada apa yang saya nak capai. Jadi awak kena define awak punya kejayaan. Ada soalan lagi kat sini. Macam mana dengan rehat doktor? Rehat je lah, maksudnya saya rehat dengan serehat-rehat ni. Waktu rehat, kalau saya rehat dengan serehat-rehatnya. Contoh. Katakanlah satu hari tu saya havoc ni program dan sebagainya. Tidur waktu rehat contohlah, waktu pukul 1 sampai pukul 2, waktu rehat kan. Waktu rehat tu saya takkan mengganggu waktu rehat saya dengan masalah kerja, dengan masalah buku. Saya akan rehat serehat-rehatnya. Nak tidurlah sekejap. Baringlah sekejap. Malam nak tidur terus. Jangan ganggu dengan main game ke, jangan ganggu dengan benda yang menyebabkan kita tidur lewat ke. Tak, kalau rehat serehat-rehat ni. Rehat tu penting, rehat tu sangat penting. Walaupun awak sibuk macam mana pun, kerehatan untuk badan penting.
Badan kita ni ada hak tau. Dia ada hak untuk mendapatkan rehat. Dia ada hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Maksudnya janganlah sibuk sangat sampai awak menghilangkan masa untuk awak rehat. Okay? Awak kena sediakan juga waktu rehat. Saya ada waktu rehat. Ada waktu-waktu yang saya cuti satu Ahad. Dan waktu saya cuti tu, saya cuti secuti-cutinya. Saya balik rumah, saya akan lupakan semua masalah dekat kampus. Saya akan lupakan semua benda-benda yang mengganggu saya sebelum ni. Saya akan fokus dengan mak ayah saya. Saya akan fokus dengan tempat saya bercuti. Saya akan fokus dengan benda-benda yang ada dekat depan mata saya. Okay? Waktu belajar bersungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya. Waktu aktiflah sesungguh-sungguhnya. Dan waktu rehat sesungguh-sungguhnya. Okay? Jangan campur adukkan antara benda tu. Nanti dia akan selaru. Okay? And then soalan lagi, okay, better ambil fast track PhD ataupun master dulu. Baru ambil PhD, jimatkan masa atau macam mana. Okay. Saya fast track. Lepas degree saya fast track. Maksudnya lepas habis degree tu, saya terus buat PhD. Saya tidak ada master. Okay. Kalau orang tanya mana you punya master, tak ada. Saya tak ada master. Saya ada PhD aja. Saya ambil terus PhD. Kenapa saya fast track? Memang jawapan dia adalah saya nak cepat. Itulah jawapannya. Jawapan ni saya nak segera. Saya nak PhD tu segera. Bukanlah segera tak ada kualiti. Tak. Segera tu dengan berkualiti lah. Maksudnya saya tak nak spend masa yang lama sangat waktu saya belajar. Sebab lepas saya habis degree, okay, bila saya suka buat macam ni tau. Saya suka buat forecasting. Forecasting apa yang akan berlaku. Saya suka buat macam orang kata analisis risiko. Kalau saya buat macam ni, apa yang akan berlaku pada diri saya? Kalau saya buat macam ni, apa kesan dia? Kalau saya buat macam ni, apa dia? Okay, apa ancaman yang saya akan dapat kalau saya ambil keputusan ini dan ini? Okay, saya suka buat forecasting. Jadi bila saya buat forecasting, waktu sebelum saya sambung belajar, saya dah tahu dah. Saya kata kalau saya spend masa yang sangat lama dengan PhD, saya punya momentum akan semakin lama semakin berkurangan dan saya takut saya akan lost daripada radar. Dan saya takut saya akan tinggalkan terus PhD saya sebab saya spend too much of time. Okay, dalam siapkan PhD daripada master sampai ke PhD. Okay, jadi saya dah fokus benda tu. Sebab itu saya buat keputusan untuk terus dapat fast track. Tetapi saya kena tengok juga apa ancaman kalau saya buat fast track. Ancaman dia adalah berkualiti tak saya punya PhD? Berkualiti tak apa yang saya buat ni? Saya boleh hasilkan sesuatu tak? Okay, so bila saya dapatkan ancaman itu, saya akan buat satu solusi untuk mengatasi ancaman. Contohnya, okay, so when I continue my PhD, saya publish paper, saya pergi conference ke overseas, saya build up networking. Orang baca, ada orang yang tersentuh dia. Soalan tu. Dia dah dapat manfaat. Tutup mic nanti. Okay. Setelah kasih off, pergi kepada soalan terakhir kepada Faid. Saya terus kepada soalan bonus pada malam ini. Soalan terakhir daripada saudari Syakirah Amira. Assalamualaikum. Adakah terdapat kesan negatif disebabkan lockdown terhadap kedaulatan dan juga kelembagaan negara? Saya tak apa dengar. Boleh tak awak tulis kat dalam chat tu, nanti saya baca sebab saya tak dengar sangat. Dia bunyi dia ada noise. Okey, tulis dulu. Tulis soalan tu dekat bahagian chatting. Okey, nanti saya akan straight away baca. Okey, soalan terakhir kan yang tu. Okey, nanti saya akan share sebab kita pun dah 9:31. Okey. Di lastly sebelum saya tunggu soalan tu keluar dekat bahagian chatting ini. Okey, jadi awak kena buat forecasting untuk awak punya tindakan pada masa akan datang. Keputusan yang awak ambil. Awak kena buat analisis risiko, kesan-kesan dia dan sebagainya. Okay, kalau awak macam ni, apa akan berlaku? Kalau awak buat macam ni, apa yang akan berlaku kepada awak punya masa depan dan sebagainya. Okay, itulah yang akan menyebabkan awak buat keputusan nak buat fast track ke, nak buat cara biasa. Forecasting tu kena buat. Pro dan cons tu kena buat. Berkualiti tak kalau awak buat forecasting? Mampu tak awak untuk menjadi orang yang berkualiti bila awak buat fast track? Mampu tak awak buat benda ni dan itu? Okay? Itu awak kena fikirlah. Dan jangan takut buat keputusan, awak kena yakin dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri dan awak kena rasa bahawa awak mampu sebenarnya.
buat apa yang awak nak buat. Okay. Tak keluar lagi, tapi saya bacalah dulu soalan-soalan yang ada kat sini. Pengerusi ada masa lagi ke pengerusi? Kalau tak ada masalah boleh. Tak ada masalah tak ada masalah saya baca. Tapi dah tapi masa dah cukup dah. Tak ikut kan. Kalau dia okay, saya bacalah soalan ni kan. Okay, kita santai je tau. Saya pun tak adalah serius sangat. Okay, doktor, saya nak tanya berapa jam seorang student untuk belajar dan masa untuk rehat? Okay, disebabkan ramai kawan saya sekarang yang stres akibat assignment yang diberikan oleh lecturer sekarang semakin banyak. Okay, apakah nasihat daripada doktor untuk bagi motivate kepada kawan yang mendalami masalah tersebut? Okay, awak akan tertekan sekiranya awak tidak manage masa dengan betul. Bukan maksud saya adalah awak melengahkan masa, melengahkan assignment, tak. Maksudnya, awak tidak menyusun bila waktu awak kena belajar, bila waktu awak kena spend masa untuk cool down. Okay, even saya sendiri kalau nak belajar, saya tidak akan orang kata zoom sampai daripada pukul 9 sampai pukul 12, tak. Saya akan sentiasa tengok saya punya mental state waktu tu. Kalau saya belajar, okay, saya buat assignment, and then tiba-tiba saya tepu tau, saya rasa macam nak muntah tengok benda tu. Saya rasa macam aku tak tahan dah. Bila rasa tak tahan tu, tutup sekejap, tutup, letak tepi, pergi rehat sekejap. Pergilah sembang dengan kawan ke, sembang dengan mak ke, pergi dapur ke, buat kopi ke dan sebagainya. Okay, letak tepi sekejap. Jangan belajar sampai awak exhausted. Jangan tumpukan buat kerja assignment sampai awak tepu. Okay, kalau awak rasa nak tepu je, tutup, letak tepi. Letak tepi, pergi buat benda lain kejap. Saya pernah buat paper lah, saya pernah kat rumah, even sekarang ni tau, even sekarang ini saya pensyarah. Sebab kita orang pensyarah kena buat research article, kena buat paper-paper penyelidikan. Saya pernah buat research article, saya spend masa yang lama sangat, memang lama sangat saya buat research article. Saya tengok research article tu, saya tengok wording-wording dalam tu, saya tengok literally memang saya nak muntah. Memang orang kata lawyer tau, lawyer tengok benda tu. Sebab ialah kau dah 24 jam tengok benda tu dan kau tak rehat pun. Okay, tengok benda tu pun kau rasa nak muntah. Apa yang saya buat, saya tutup PC, saya tutup saya punya laptop, saya pergi tengok anak saya main dengan anak saya. Saya cakap siapa tu, kata stres lah tengok benda ni, nak muntah rasa. Saya main dengan anak saya cool down balik, saya tengok TV kejap, lepak-lepak kejap, dah okey, saya dah rasa relax, saya dah rasa cool down, saya buka balik. Okay, dia jangan awak settlekan assignment straight away tau. Straight je awak buat. Benda ni akan menyebabkan awak akan tepu. Benda ni akan awak rasa terbeban. Awak akan rasa stres sangat banyaknya assignment. Okay, banyak tu memang banyak. Okay, awak kena list sahaja. Okay, awak kena set bila nak buat benda ni, bila nak buat benda ni. Okay. Kalau awak tanya saya berapa lama awak kena study, dia terpulang kepada individu. Setiap orang tak sama kadar dia boleh spend untuk belajar. Okay. Kalau awak tanya pada saya, saya ni jenis yang orang kata tak suka straight belajar. Saya suka belajar sekejap, tutup, lepak sekejap. Buka, belajar balik. Belajar, tutup, lepak sekejap. And then tutup balik, buka balik. Saya suka benda macam tu. Saya tak suka straight away. Contohlah kan, tiba-tiba saya belajar, okay, saya pergi tempat lain sekejap. Tengok benda lain, saya sambung balik. Saya suka macam tu. Sebab saya jenis yang bukan orang yang straight sahaja. Tak, nanti saya akan muntah. Saya memang literally rasa muak dan saya rasa macam nak muntah. Untuk elakkan benda tu, saya bukan jenis yang orang kata straight duduk buat kerja. Tak, saya tak suka. Saya suka pusing-pusing sekejap, ambil air kejap, tengok TV kejap. Okay? Awak boleh selang-seli tau. Selang-seli, buat kerja, buat benda lain. Buat kerja, buat benda lain. Selang-seli tapi siap. Tapi selesai dalam satu hari tu. Okay, kena pandai lah untuk awak susun masa dan sebagainya. Okay? Sebenarnya assignment ni dia adalah latihan untuk awak nanti dah kerja. Bos awak akan bagi kerja lagi banyak lagi sebenarnya. Lagi banyak dokumentasi awak kena buat, lagi banyak jenis kerja yang awak kena buat, lagi cepat due date yang dia minta. Jadi waktu inilah awak kena belajar macam mana awak nak susun assignment yang banyak ini, okay, untuk selesaikan dalam keadaan yang berkualiti, tetapi awak tak tertekan, tetapi awak tak stres untuk awak settlekan benda tu. Kalau awak dapat skill itu, bila awak dah kerja macam saya dah kerja saya banyak tau, kerja saya banyak gila.
Saya timbalan pengarah dekat BPK, dekat universiti. Saya pensyarah kanan dekat sana, nak kena mengajar awak lagi degree. Saya ada pelajar PhD 2 orang, nak kena tengok lagi okey tak dia buat PhD tu. Saya ada grant yang saya kena selesaikan. Saya kena buat paper, saya kena buat networking dengan orang industri saya, banyak sangat tau. Tapi kita dah tahu, kita dah belajar dekat universiti dulu macam mana nak menyusun benda-benda yang banyak ini, okey, supaya kita tak tepu, supaya kita tak rasa benda tu menyusahkan kita. Okey? Maksudnya janganlah bebankan, jangan paksa diri untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan awak akhirnya tepu. Bila dah tepu memang tak boleh buat apalah, memang awak akan stres. Percayalah cakap saya. Okey? Okey, jadi itulah soalan-soalan dia. Saya pun tak nampak dah lagi apa soalan. Ada soalan lain ke nak tanya pada saya? Tak ada kan? Okey, kalau tidak ada, saya nampak lagi sini. Okey, tak ada, saya kembalikanlah semula kepada okey, ada soalan kat sini, Mizal. Saya. Okey, silakanlah tanya Mizal, apa soalan dia? Nak cakap boleh, nak tulis pun boleh. Tak ada masalah. Okay, nak tanya, pernah ada gangguan kawan atau orang luar tak? Belajar. Ada, banyak sangat. Dulu saya belajar memang, okay, gangguan tu memang banyak lah. Okay. Jangan saya settlekan soalan dulu. Gangguan tu banyak. Waktu saya belajar dulu, degree, saya nak belajar ni lah kau call aku. Saya nak belajar ni lah kau ajak aku pergi mall. Saya aku nak belajar ni lah kau ketuk bilik aku, ajak lepak. Dan aku nak belajar ni lah, adalah benda-benda yang tiba-tiba dia datang bersinggah, adalah benda-benda yang dia mengganggu kita proses nak belajar. Apa yang saya buat adalah saya menjauhkan diri 100% daripada orang-orang yang mengganggu saya. Saya tak belajar kat bilik, saya belajar kat library. Sebab kat library tu lah, diorang takkan wujud kat sana. Orang yang mengganggu saya semua wujud kat college, tapi diorang memang takkan wujud dekat library. Jadi saya lepak kat library. Sebab itu saya dikenali sebagai budak yang suka belajar. Sebab memang saya belajar kat library. Saya tak suka belajar kat college sebab ada gangguan-gangguan ni. Ada orang-orang yang akan ketuk bilik saya, bawa McD lah, bawa KFC lah, ajak lepak lah, apalah kan. Benda-benda tu lah saya kena jauhkan. Kalau boleh handphone tu tutup. Offkan handphone ni tu. Okay? Jauhkan 100% daripada halangan. Tutup terus pintu-pintu yang menyebabkan awak akan akhirnya distracted daripada orang-orang tersebut. Okay? Soalan dia macam mana kita nak deal dengan kawan-kawan degree yang perfectionist. Okay, kawan-kawan degree yang perfectionist, adakah perlu buat assignment sekadar mengikut kemahuan lecturer atau follow kawan perfectionist dalam buat kerja? Jawapan saya adalah awak ikut sahaja kemahuan pensyarah. Okay? Dia perfectionist sangat pun dia tak betul. Bukan tak betul lah, dia betul bagus sebenarnya. Sorry silap cakap. Tapi terlalu perfectionist, dia akan menyebabkan awak menambahkan beban. Okay? Menambahkan beban dalam menyiapkan tugasan. Pensyarah, dia tengok apa tahu? Dia nak tengok awak fulfill tak apa yang dia nak. Tu je. Kalau awak fulfill apa yang dia nak, dia bagi markah penuh. Tapi kalau awak fulfill dengan ada bunga-bunga lah, dengan ada corak-corak lah benda kan, dia still lagi markah penuh. Okay? Tapi sama je dengan orang yang buat assignment, fulfill apa yang lecturer nak tapi tak ada bunga-bunga. Sama je markah dia. Faham tak? So kalau awak tambahkan lagi beban untuk terlalu perfect ataupun terlalu kesempurnaan awak punya assignment, benda ni akan menyebabkan awak kembali tepu untuk siapkan assignment. Awak ada banyak assignment tau, awak ada banyak sangat assignment. Dan saya sebagai pensyarah pun saya faham memang pelajar saya banyak assignment. Bukan kelas saya saja yang dia kena ikut. Dia ada kuliah orang lain, dia ada kuliah subjek lain. Okay? Jadi kalau saya sebagai pensyarah, apa yang saya nak tengok adalah awak fulfill tak benda yang saya minta. Awak discuss tak apa yang saya tanya dalam tu. Jawapan awak betul ke tak betul. Itu sahaja yang saya nak tengok. Awak tulis tulisan awak buruk ke, saya tak kisah. Okay? Saya tak kisah awak punya tulisan buruk. Saya tak kisah awak punya assignment dia tu tak ada bunga-bunga. Yang penting jawapan dia betul. Apa yang awak tulis tu menepati kehendak saya, that's enough.
Okay, jangan tambahkan beban dengan terlalu perfectionist. Okay, saya cuba untuk belajar, tapi kenapa asyik ngantuk? Okay, doktor ada tips tak? Okay, sampai tahap saya sakit kepala untuk paksa tak tidur. Okay, masalah mengantuk ini adalah masalah semua orang, termasuk saya lah, termasuk saya. Okay, saya juga ada masalah mengantuk, ada masalah cepat mengantuk. Dan saya dah come out, apa punca saya cepat mengantuk? Punca yang pertama, pada waktu pagi, jangan masak nasi lemak. Jangan makan nasi lemak. Jangan sesekali makan nasi lemak pada waktu pagi. Jangan makan makanan yang berat pada waktu pagi pukul 8. Saya memang elakkan diri tau makan berat waktu pagi. Kalau saya makan nasi lemak pukul 8 pagi, confirm saya mengantuk. Confirm saya akan mengantuk pukul 10. Confirm pukul 11 tu awak tidur. Okay, sebab pagi tu dah berat sangat, perut awak dah penuh. Jadi kalau awak nak makan pun, makanlah biskut, roti, cukup. Minum air panas. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kuantiti awak makan. Kalau awak makan terlalu banyak, okay, lebih kuantiti, dia akan menyebabkan awak cepat mengantuk. Itu sebab, okay, dalam hadis Nabi kan, dalam agama kita pun, kita tak boleh makan terlebih. Sebab ini akan menyebabkan awak mengantuk waktu nak solat. Sama sahaja konsep dia bila awak nak belajar. Okay, kalau awak terlebih makan, perut awak penuh sangat, dia akan menyebabkan awak menguap dan mengantuk. Yang ketiga adalah jenis makanan yang awak ambil. Jenis makanan tu penting sekali. Dia akan menentukan awak pada hari itu tepu ke mengantuk ke tak mengantuk. Jangan makan makanan yang proses. Ini nasihat saya lah. Nasihat saya tentang makanan ini adalah kalau boleh lah. Okay? Kalau boleh cakap dengan diri sendiri, aku tak akan makan sausage, aku tak akan makan nugget. Aku tak akan makan makanan-makanan yang orang kata dalam bungkusan dan dia diproses. Nak makan tu boleh, tapi jarang-jarang kan. Contohlah kan, tiba-tiba nak makan McD, tiba-tiba nak makan Burger King, makanlah, tapi jangan makan hari-hari. Jangan makan kat rumah goreng nugget lagi, kat rumah goreng kentang lagi, kat rumah goreng sausage lagi. Elakkan makanan-makanan yang berproses. Sebab apa tau? Ini akan memberi kesan kepada awak punya mental, kepada awak punya IQ, kepada awak punya kognitif. Satu. Yang kedua, dia akan menyebabkan awak punya perut dia tak hadam sangat. Awak akan ada masalah penghadaman kalau awak makan makanan yang berproses. Yang ketiga, dia akan menimbulkan masalah kesihatan yang jangka panjang. Elakkan daripada makan makanan proses. Kalau boleh, makan makanan yang organik. Makanan yang memang orang kata yang mak beli kat pasar tu, yang mak masak sayur tu, makan yang itu. Cukup lah. Okay? Cukup makan yang itu. Ini yang menyebabkan awak akan less mengantuk. Satu lagi tips yang saya boleh bagi last untuk elakkan mengantuk, minum kopi. Kalau yang boleh minum kopi lah, ada orang tak kerti, ada orang dia tak boleh minum kopi. Tapi kalau awak boleh minum kopi, minumlah kopi. Kopi tu janganlah kopi manis, tapi kopi yang pekat dengan kopi. Kopi tu, kafein itu akan menyebabkan awak stimulate, otak awak akan stimulate dan awak tak akan mengantuk sepanjang satu hari. Saya masuk ke kopi, saya menghantu kopi lah sebab nak elakkan mengantuk, pagi-pagi buta saya memang akan ambil kopi. Tapi kopi saya adalah kopi yang pekat. Kopi yang penuh dengan kafein, dengan kopi tu sendiri. Bukan dengan gula tau, tapi dengan kopi tu sendiri. Nak kat susu boleh, tapi banyakkan kopi dalam tu. Okay? Untuk menyebabkan awak takkan tidur punya, confirm. Confirm tak tidur kalau awak boleh minum kopi lah. Okay? Okay, ada soalan lagi kat sini. Okay? Okay, saya ada masalah. Saya 5 hari tak boleh tidur malam. Sebab kerja banyak gila. Okay? Dan saya tertidur dalam kelas. Saya try nak tidur tapi waktu malam tu saya try nak tidur tapi waktu malam tu dia nak aktif. Okay, then saya belajar sampai subuh. And then lepas subuh saya terus tertidur dan bangun dia dah pukul 4. Okay. Badan kita ni dia ada timing tau. Dia ada set. Dia ada macam kata kalau handphone kan kita boleh set timing. Kita boleh set pukul berapa nak ada alarm, pukul berapa dia nak berbunyi. Sama juga badan kita. Badan kita ni dia ada alarm sendiri tau. Dia ada orang kata auto alarm. Sebenarnya Tuhan jadikan manusia ni okay, dengan cara dia boleh set sesuatu dengan semula jadi. Saya ambil contoh selain daripada masa contoh. Waktu makan. Awak akan lapar pada waktu yang mana awak pernah makan semalam. Contoh awak makan semalam pukul 4. Pukul 4 besoknya awak akan lapar, automatik. Badan awak dah set pukul 4 waktu makan, kena lapar.
Kalau awak tak percaya kan, kalau tak percaya, awak tengok balik awak punya pattern makan bila waktu lapar. Waktu lapar tu adalah waktu yang mana awak makan semalam. Katakanlah awak biasa makan pukul 6. Hari ni awak makan pukul 6 kan. Besok pukul 6 awak akan lapar. Confirm. Sama juga awak membuang air besar. Membuang air besar juga sebenarnya ada set timing dia. Kalau awak biasa membuang air besar pukul 9 pagi, okay, badan sepatutnya dia akan, besok tu dia akan pada waktu yang sama, dia akan membuang air besar. Sama juga waktu tidur. Okay? Jadi kalau awak nak elakkan tidur malam, awak kena set waktu tidur awak adalah pukul 12. Macam mana tidur awal? Awak kena start dengan tidur awal. Kalau awak susah tidur malam, awak kena tidur lepas isyak. Lepas solat isyak, terus tidur. Sebab badan awak akan automatik bangun pukul 5 pagi. Okay? Awak kena buat benda tu dalam 3 hari. Lepas 3 hari, percaya dekat saya. Okay? Badan awak dia dah set masa dah. Pukul 10, pukul 11, awak dah akan mengantuk. Sebab badan ni dia ada auto set tau. Auto set ni bergantung kepada habit awak tu. Tapi kalau awak mulakan berjaga malam, katakanlah hari ni tiba-tiba awak berjaga malam, percayalah cakap saya, besok tu badan awak dah set, besok confirm malam kau kena berjaga. Sebab dia dah set waktu malam itu adalah waktu untuk berjaga, waktu siang tu untuk tidur. Sebab badan ni dia ikut habit kita. Jadi awak kena tukar habit. Kalau nak biasakan diri bangun pada pukul 5 pagi, tidurlah lepas isyak. Confirmlah awak bangun pukul 5 pagi dan besok tu lepas 2-3 hari automatik badan awak akan set dengan sendiri. Okey. Okey, ada soalan ni. Okey. Macam mana kita hadapi orang yang suka komen kerja yang kita buat? Ada tips tak untuk hadapi perkara ni? Biasalah tu kan, orang kata makcik bawang ni banyak. Kita buat kerja, tiba orang kata apa benda kau buat ni, tak lawa. Kata macam lah kau buat kerja kan. Dia komen tu macam lah kau yang buat kerja untuk aku, faham tak? Tips dia senang aja. Tips dia adalah jangan dengar apa yang dia cakap, tutup telinga. Awak kena yakin dengan kerja awak. Kalau dia kata apa tau, tak betul, ni salah, awak kena cakap balik dia yang salah. Aku betul, faham tak? Awak kena confident dengan diri sendiri. Tapi kalau awak tak confident dengan diri sendiri, awak akan mudah terpengaruh dengan apa yang orang komen. Ni tak betul, ini tak salah, tak confident je. Be confident dengan apa yang awak buat. Okay? And then tutup telinga daripada orang yang komen. Dan lepas itu kalau pensyarah puji apa yang awak buat, awak tunjuk kat muka dia, tipik kat muka dia, ni kau tengok ni. Nak komen lagi ke? Contoh. Okay? Jadi awak kena yakin dengan diri sendiri, awak kena, orang kata, jangan, mudah terpengaruh dengan apa yang orang cakap tentang apa benda yang awak selesaikan. Okay? Jadi itu saja kot saya rasa soalan dia. Okay? Jadi saya serahkan semulalah kembali kepada pengurusi majlis. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azlan di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Di antara tip-tip untuk cemerlang dalam bidang akademik maupun bidang di masa hadapan, insyaAllah. Jadi kita akan ke slot yang seterusnya, iaitu slot cabutan bertuah. Jadi hadirin diminta untuk tidak keluar daripada Meet kerana kita ada slot cabutan bertuah yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Okey. Silakan.
Baiklah, saya ucapkan kepada para pemenang cabutan bertuah. Baiklah, kita ke slot yang terakhir iaitu slot bergambar. Jadi diminta untuk para peserta untuk buka kamera. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih. Saya mewakili warga kerja. Okey, belum lagi ya? Dah ke belum? Technical? Okey, sekali lagi boleh? Okey, sekali lagi. Buka kamera. Okey. Okay, baiklah, saya mewakili warga kerja memohon maaf jika andai kami berlaku sebarang kekurangan dalam menganjurkan program kami pada malam ini. Jadi anda boleh isi borang feedback yang telah disertakan di ruangan chat untuk kami memproses sijil e-sijil yang akan diberikan kepada anda semua nanti. Baiklah, jika anda berminat untuk sertai webinar, anda boleh klik link yang akan diletakkan di ruangan chat. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Bye. Malam. Bye Dr. Azlan. Sama. Terima kasih Dr. Azlan Wildan. Sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Thank you doktor. Salam sama. Terima kasih doktor. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua kerana hadir pada ini. InsyaAllah jangan lupa untuk ikuti program-program yang berikutnya yang dianjurkan oleh Pembina Shah Alam. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada kami. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Walaq. Jadi sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.